soalan pertama, menyatakan bahwa Billy telah melabur sebanyak RM38.500 dalam 3 jenis amanah saham. Dia membagikan wang itu kepada 3 akaun amanah saham yang berbeza, yaitu amanah saham nasional, amanah saham wawasan, dan amanah saham emas. Pada akhir tahun, dia telah mendapat keuntungan sebanyak RM1,877.50. Kadar faedah tahunan yang diberikan kepada setiap akaun masing-masing adalah 4%, 55%, dan 6%. Jumlah wang dalam akaun amanah saham nasional adalah 3 kali ganda jumlah wang dalam akaun amanah saham emas. Dan soalannya adalah berapakah jumlah wang yang telah dilaporkan oleh Billy dalam setiap akaun amanah saham tersebut. So, pertama kita perlu senaraikan dia punya persamaan-persamaan. So, daripada pernyataan sini dia ada menyatakan kadar faedah, kita boleh jadikan dia sebagai first kali tukarkan to amanah saham nasional sebagai X, amanah saham wawasan sebagai Y, dan amanah saham emas sebagai Z. Kemudian kita boleh guna 3 persamaan. Persamaan pertama ialah 4% X, 4% amanah saham nasional, tambah 5.5% amanah saham wawasan, dan 6% amanah saham emas, menghasilkan keuntungan iaitu RM1,877.50. Kemudian kita boleh buat persamaan kedua iaitu X sama dengan 3Z. Ini daripada pernyataan bahawa jumlah wang dalam akaun amanah saham nasional adalah 3 kali ganda jumlah wang dalam akaun amanah saham emas. Menarik sekali ialah pernyataan ketiga ialah keseluruhan hasil tambah 3 amanah saham ini adalah RM38.500. So daripada situ kita boleh gunakan kaedah penghapusan. So first kali saya tolakkan 3 tolak 2 untuk menghapuskan 3 tolak 2 untuk menghapuskan X, dan kita dapat Y tambah 4, first kali saya tukarkan persamaan 2 ni, saya jadikan dia, saya masukkan 2 untuk mendapat X, dan saya masukkan dia ke dalam persamaan 1. Dari situ saya boleh dapat satu persamaan baru iaitu 5.5% Y tambah 18% Z sama dengan RM1877.50, dan saya jadikan itu sebagai persamaan 4. Kemudian saya tolak persamaan 3 dan persamaan 2 untuk mendapatkan persamaan Y tambah 4Z sama dengan RM38.500, dan jadikan itu sebagai persamaan 5. Kemudian saya akan hapuskan Y pula. Cara saya hapuskan ialah persamaan 5 tolak 1 per 5.5% persamaan 4. Saya dapatkan 8 per 11Z sama dengan 48.000 per 11. Dari situ kita akan dapat Z sama dengan 6.000. Kemudian saya akan masukkan Z dalam persamaan 2. Saya akan dapatkan X sama dengan 18.000. Dan akhir sekali saya masukkan Z dan X dalam persamaan 5 untuk mendapatkan saya masukkan Z dan X dalam persamaan 3 untuk memperoleh nilai Y sebagai 14.500. Ini adalah jawapan ini. Untuk soalan 3, peraja 1 menunjukkan 2 buah segitiga PQR dan PRS. Garis lurus PS bersilang dengan garis lurus QR di titik T. Diberi bahwa PR sama dengan 8X, PQ sama dengan 6Y, dan RS sama dengan 2Y. A cari I PS, P ke S. Untuk cari PS, kita akan menjadikan dia P ke S sama dengan P ke R tambah R ke S. So, P ke R sama dengan 8X tambah R ke S sama dengan 2Y. Okay, kemudian dia minta QR. QR sama dengan QP tambah PR. QP tambah PR. So, QP 8X, PR adalah negatif 6Y. Okey, kemudian diberi PT sama dengan HPS dan QT sama dengan KQR. Ungkapkan PT dalam sebutan HX dan Y. Untuk lakukan ini hanya gunakan persamaan PT yang kita PT sama dengan HPS. PS so kita jumpa dalam soalan A1. So hanya masukkan dia, kita dapat peroleh jawapan. Kemudian dia minta KXY. So kita perlu cari QR. So QT
kita boleh pecahkan QT ni jadi QT tambah PT. So dia minta PT, dia nak minta PT. So sekali kita masukkan jadikan dia PT sama QT sama QP tambah PT, dan kita sudah dapat QR dalam persamaan A2 yang masukkan. Kemudian kita boleh masukkan QP iaitu QP 6Y. So kemudian hanya kembangkan dan kita dapat jawapan PP sama 8KX tolak 6KY tambah 6Y. Okey, kemudian C, dengan menggunakan PP daripada 3B, cari nilai H dan K. So untuk lakukan ini kita hanya perlu hubungkan dia. So X dan X dan X dan Y dan Y. So jika hubungan X dan X, kita dapat 8H sama dengan 8K sama dia 8H sama dengan 8K. So ini menunjukkan bahawa nilai H dan K adalah sama. Kemudian kalau hubungkan Y pula, kita dapat 2H sama dengan 6 tolak 6K. Dari sini kita boleh perkara rumuskan H, kemudian masukkan nilai H ni dalam persamaan di atas, dan kita akan dapat jawapan untuk K sama dengan 3/4 dan H juga 3/4. Raja 3A menunjukkan dua bulatan sepusat dengan pusat O. ABC adalah tangent. ABC adalah tangent pada bulatan yang lebih kecil di B. Diberi bahawa OA sama dengan AC sama dengan OC dan OD sama dengan 8. OB sama dengan 8. Raja 3B menunjukkan rangka sebuah logo hasil daripada Raja 3A. Rangka logo tersebut terbentuk daripada sebuah bulatan tertera dalam sebuah heksagon sekata. Dengan menggunakan pi sama dengan 3.142, tunjukkan bahawa panjang OA sama dengan 16/3 cm. So ini kita boleh gunakan sin 60. So kita tahu ini adalah segitiga, dia punya setiap sisi dia sama. So dia punya nilai sudut ni semua dia sama. 180 bagi 3, 60. So untuk dapatkan dia minta O ke A sama dengan nilai O ke A. So kita tahu O ke B sama dengan O ke D sama dengan O ke E. So dia adalah cari sama dengan 8. So untuk cari O ke A, kita hanya perlu gunakan sin 60 yang menghadap ke depan 8, dan hypotenuse dia ialah yang kita cari. So dia 8 bagi OA sama dengan sin 60. Daripada situ kita tukar-tukar, kita dapat jawapan 16/3. Kemudian B, hitungkan yang pertama beza antara panjang langsi M lengkung AC dan lengkung BE. Lengkung AC kita hanya perlu, kita sudah ada OA, dan kita punya OA ni adalah jari untuk lengkung AC, jari untuk lengkung AC. Kemudian 8 adalah jari untuk lengkung EB. Kemudian kita hanya perlu darab dia punya sudut dalam radian, iaitu 60 tambah radian 1.047. Jadi kita dapat jawapan 1.296 cm. Kemudian yang kedua, dia minta luas dalam cm3 bagi kawasan berwarna biru dalam darjah 3B. So pertama saya akan cari dalam darjah 3.A, sebab 3.A ni menghasilkan jawapan B. So dalam 3.A, untuk cari bahagian berlorek biru ni, kita hanya perlu cari luas segitiga ni dan luas lengkung OEB. So first, untuk cari luas OAC, 1/2 8 darab dengan dia punya O ke B darab dia punya AC. So kita dapatkan tolak untuk lengkung 1/2 radian 1.047 darab dengan 8 jari square. Lepas tu kita tolak, kita dapat 3.44. Kemudian sebab ini adalah 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 darab 6, kita dapat jawapan 20.64 cm3.
Untuk soalan 7, A. Tunjukkan bahawa cos X tambah sin X dalam kurungan square tolak dalam kurungan cos X tolak sin X square sama dengan 2 sin 2X. So, sebab kita tengok yang lebih terhurai adalah di bahagian kiri, so kita akan gunakan dia. Kita akan cari, kita akan try bentukan 2 sin 2X. So, pertama yang kita boleh buat adalah kembangkan dia, kembangkan persamaan ini. Dan kita boleh dapat cos square X tambah 2 cos X sin X tambah sin square X tolak cos 2X tambah 2 cos X sin X tolak sin square X. So, dari sini kita boleh tolak cos square X, sin square X, sin square X. Kita akan dapat 4 cos X sin X dan 2 cos X sin X sama dengan sin 2X. Dan dia akan jadi 2 sin 2X. Prove it. Okay, kemudian B. Dia B1 dia minta lakarkan graf Y sama dengan cos X tambah sin X square tolak cos X sin X square. Dan ini adalah sama dengan 2 sin 2X. So, bentuk 2 sin 2X adalah bentuk sin adalah ni. Dan 2 di hadapan adalah amplitude dia. So, 2 dia punya maximum point adalah 2 dan minimum point adalah 2. Kemudian 2 di sebelah X ni adalah bilangan sin dalam dalam 2 pi. So, dia ada 2. So, dalam 2 pi ni ada 2 sin. Okay, kemudian dia suruh tentukan julat bagi bilangan penyelesaian N bagi persamaan 2 sin 2X sama dengan P, di mana P ialah satu pemalar dan P ni dia punya julat ialah negatif 1 kurang atau lebih kecil daripada P, kurang atau sama dengan P, yang mana lebih kecil atau sama dengan 2. So, ini kita boleh cari dengan Y. So, P sini dia ada sama dengan 2. So, 2 dalam 2 sini dia ada 1 buat. Okay, so kita boleh try 1, 2, 3, 4. Kemudian kita boleh try kosong, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita boleh try negatif 1, 1, 2, 3, 4. So, dia punya minimum adalah 2 dan dia punya maksimum adalah 5. So, dia punya julat adalah 2 lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan N lebih besar atau sama dengan 2 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Saja untuk soalan 7. Okay, bagi soalan 11. A. Raja 6 menunjukkan seorang kanak-kanak bermain buayan. Buayan itu dilepaskan dari satu kedudukan dengan jarak yang dilalui oleh ayunan pertama ialah 4 meter. Jarak setiap ayunan yang berikutnya ialah 4% kurang daripada ayunan sebelumnya. Proses ini berulang sehingga buayan itu berhenti. Yang pertama, cari nilai N dengan ayunan ke N yang meliputi jarak kurang daripada 300 cm buat kali pertama. Lihat sini dia tunjukkan 300 cm, ini adalah 4 meter. 4 meter ialah 400 cm. So, kita boleh cakap A sama dengan 400 dan R ialah 0.96. Ini adalah sebab dia bilang 4% kurang daripada ayunan sebelumnya adalah sama dengan 96% yang ayunan tersebut. So, 96% adalah sama dengan 0.96. Okay, kemudian untuk cari dia punya nilai ni, kita boleh wujudkan persamaan Pn sama dengan 400 dalam kurungan dia punya R 0.96 kuasa N tolak 1 tutup kurungan lebih kecil daripada 300. Kemudian dari sini kita boleh bahagikan 300 kepada 400 menghasilkan 3/4 dan untuk menurunkan N tolak 1 ni kita boleh gunakan log. Dan apabila log tersebut nilai dia adalah lebih kecil daripada kosong, dia punya nilai adalah negatif. So, bila negatif pindah ke sebelah melalui taksamaan akan songsang. So, dia songsang sini. So, bertukar. So, log 3/4 bagi log 0.96. So, nilai N yang kita dapat adalah lebih besar daripada 8.05. So, N yang diperlukan adalah sama dengan 9. Kemudian kedua, dia minta jumlah jarak yang dilalui dalam cm oleh buayan itu sebelum dia berhenti. So, ini untuk cari dia, kita boleh gunakan jumlah infinity. So, dia punya rumus ialah A over 1 minus R. Dan daripada rumus tersebut, kita dapat 10,000 cm.
Untuk B, Khairunisa membeli satu set topi hari jadi yang berbentuk koin. Satu set topi hari jadi terdapat 5 biji topi yang berlainan saiz. Khairunisa ingin menghias topi-topi itu dengan menempel reben di sekeliling topi. Dia telah menggunakan 30 pi cm reben untuk menghias semua topi tersebut. Diameter bagi setiap topi tersebut meningkat secara berturut-turut sebanyak 2 cm. Dan yang pertama, hitung panjang reben dalam sebutan pi untuk ditampal pada topi yang paling kecil. So, dia ada 5 biji topi. So, yang pertama kita perlu senaraikan apa data-data yang kita dapat. So, data pertama yang kita dapat adalah S ke S kelima adalah 30 pi. So, dia bilang dia menggunakan 30 pi untuk semua. Kemudian dia punya hasil tolak nilai kedua dan nilai pertama adalah 2 pi. Dua pi L. 2 pi. Dan daripada situ kita boleh wujudkan satu persamaan. So dia minta dia minta yang paling kecil. So kita ada S kelima, kita ada nilai hasil tambah 5 diameter tu. Dan kita akan dapat 5/2 dalam kurungan 2A tambah 5/1 2 pi sama dengan 30 pi. So kita sekarang mencari A. So dia minta yang paling kecil, yang pertama. So daripada persamaan ini kita boleh pindah-pindah dan kita akan dapat jawapan 2 pi. So A sama dengan P pertama sama dengan 2 pi cm. Okey, untuk kedua, Khairunisa membeli lagi beberapa biji topi untuk melengkapkan setnya. Jika dia menggunakan 18 pi cm reben untuk menampal pada topi yang paling besar, berapakah bilangan topi tambahan yang dibeli oleh Khairunisa? So kita boleh gunakan persamaan dia punya persamaan untuk mencari dia punya P. P keberapa adalah 18 pi. So P keberapa 18 pi ni adalah 2 pi tambah dalam kurungan N/1 2 pi sama dengan 18 pi. Dan N dia adalah 9. So dia punya N sini akan jadi 14. Dan daripada sini adalah 14. Tapi hasil tambah yang dia perlukan adalah tolak 5. So dia 9 lebih daripada yang asal. Itu saja untuk soalan ini. Okey, untuk soalan ke-15. Jadual 2 menunjukkan indeks harga, perubahan indeks harga dan pemberat bagi 4 bahan utama A, B, C, D yang digunakan untuk menghasilkan sejenis minuman. Untuk jadual A, hitung harga bahan D pada tahun 2015 jika harganya pada tahun 2018 adalah RM7.50. So ini kita boleh gunakan hanya gunakan nilai indeks D ini 118. Dia punya persamaan P 2018 per P 15 darab 100. So hanya isi kita dapat P 15 sama dengan RM6.36. Kemudian 2. Nilai P apabila indeks perubahan bagi kos penghasilan minuman pada tahun 2018 berdasarkan tahun 2015 ialah 137. So 137 ni adalah indeks perubahan dan kita hanya perlu masuk nilai. So kita tahu dia punya pemberat dalam persen, kita boleh tahu hasil tambah dia adalah 100%. So sekarang kita mencari P. Hanya perlu pindah-pindah selesaikan persamaan ini, kita dapat P sama dengan 136.5. Kemudian untuk B, kita suruh cari indeks perubahan bagi kos menghasilkan minuman pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015. So ini hanya kita perlu darabkan dua indeks dalam bahan A bagi 100 untuk dapatkan sambungannya. Kita akan dapat jawapan 191.5 untuk A, 136.5 untuk B, 122.4 untuk C, dan 119 untuk D. Kemudian indeks perubahan 20 indeks perubahan untuk tahun tersebut adalah 123.535. Okey, kemudian 2. Seterusnya hitung kos penghasilan sebuah botol minuman tersebut pada tahun 2020 jika kos yang sepadan pada tahun 2015 adalah RM1.40. So ini kita hanya perlu gunakan indeks yang kita sudah jumpa di sini. Tekan dari sini dan gunakan persamaan yang pertama tadi. Dan kita
pindah, dan dapat jawaban Rp1.70. Itu sahaja.